Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaberi sekalian. Akta 342 telah pun diluluskan pindaannya. Ramailah kata, habislah kebebasan kita. Kita intro dulu. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu sekarang ini Dewan Rakyat tengah bersidang. Dan dalam pada kita sibuk berkenaan dengan isu dua kapal perang China lah, berkenaan dengan nota diplomatik yang bocor lah, berkenaan dengan RUU Mufti dan sebagainya, serta menantikan adakah RUU 355 akan dibentangkan. Tengok-tengok satu pindaan RUU yang boleh kita katakan sangat-sangat vital sebenarnya telah pun diluluskan pada hari ini dekat Dewan Rakyat. Iaitulah pindaan Akta 342. Akta 342 ini tuan-tuan dan sekalian adalah sangat-sangat popular ketika zaman COVID-19 dahulu kerana inilah akta yang sering kali diucapkan atau dibentangkan oleh mana-mana pihak termasuklah oleh Ketua Pengarah Kesihatan yang dahulu iaitu Datuk Dor Hisham, di mana akta inilah yang digunakan oleh kerajaan untuk mengadakan PKP, untuk mengadakan sistem vaksin dan sebagainya. Tetapi pada ketika itu, akta ini tidaklah sewajib mana. Maksudnya, walaupun memang ada akta, tetapi orang kata apa, benda-benda berkaitan dengan arahan untuk mendapatkan vaksin lah dan sebagainya, ianya masih lagi tidak diwajibkan. Cumanya walaupun pengambilan vaksin pada ketika itu dia tak kata wajib, tetapi mereka buat macam ala-ala wajib. Sebagai contohnya kan, kalau tak cocok vaksin, tak boleh kerja lah, tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini sebagainya kan. Jadi orang yang bekerja, berniaga sebagainya, walaupun mereka tak suka divaksin, macam saya, nak tak nak kena cocok vaksin lah kan. Tapi tak apalah, benda itu benda yang lama. Kita nak cerita tentang Akta 342 yang diluluskan pindaannya ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan untuk memulakan bicara, kita dengar apakah kata Dr. Roland Victor, antara mereka yang cukup lantang menentang Akta 342 punya pindaan ini serta menentang pemaksaan terhadap individu berhubung dengan apa-apa saja perintah untuk kawalan penyakit berjangkit ini. Cuba dengarkan apa yang beliau kata. Macam mana hanya beberapa orang saja yang duduk dalam parlimen? 23 orang saja hanya dengan suara. Mereka boleh buat satu amendment yang 5 kali kena reject. Soalannya mana pergi pembangkang-pembangkang dalam parlimen? It's very funny. The people who are against it tak datang parlimen sebab mereka malu. They're going to do this. They're going to pass this bill. But this bill is tak tahu pernah kata lah. It's over lah, I say. It's over. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Dr. Roland dengan jelas memang melahirkan kekecewaan kepada pihak pembangkang kerana yalah mereka tak ada dekat Dewan. Dan undian itu pun boleh lulus dengan cuma 23 pungutan suara saja. Tak payah nak ambil undi ke apa-apa ke, pakai suara pun dah settle dah. Bermaksud sekarang ini, boleh kita katakan seluruh ahli parlimen dekat Malaysia ini sebenarnya memang bersetuju agar akta ini dipinda. Mereka cuma tak nak masuk Dewan untuk undi je masalahnya kan. Tetapi itulah dia. Apa sebenarnya implikasi pindaan Akta 342 ini? Yang paling utama sekali berdasarkan kepada cakap-cakap di luar sana yang ingin saya sampaikan kepada anda, tuan-tuan dan sekalian, ialah berkenaan dengan tiada lagi kebebasan untuk rakyat menentukan yang terbaik untuk mereka. Selepas ini, kalaulah pihak-pihak tertentu berdasarkan kepada keluar akta itu kata kau kena cocok vaksin, kita kena cocok vaksin. Tidak lagi boleh elak, tidak lagi boleh bantah. Kalau kau elak, kalau kau bantah, engkau akan dikenakan denda. Dahlah denda dinaikkan daripada RM1,000 ke RM5,000. Tak ingat dunia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan antara pihak yang cukup menentang selain daripada Dr. Roland berkenaan dengan Akta 342 punya pindaan ini ialah Persatuan Pengguna Islam Malaysia ataupun PPIM. Di mana mereka ini telah konsisten menentang pindaan akta ini ataupun pengetatan akta ini sejak dahulu lagi. Di mana kali ini mereka telah bangkitkan beberapa pindaan masuk beberapa seksyen yang memang boleh katakan terdedah kepada salah guna kuasa, kepada orang kata apa, diktatorian dan macam-macam lagi. Antaranya tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan seksyen 14A. Basically-nya seksyen 14A ni memberikan kuasa kepada pegawai menggunakan kekerasan bagi memastikan perintahnya dipatuhi walaupun hanya dengan syak saja. Sebagai contohnya kan, berdasarkan kepada pemahaman saya, katakanlah kalau seorang pegawai perubatan itu merasakan, contoh saya ada bawa penyakit-penyakit dan walaupun saya tidak mendapat ataupun menayangkan apa-apa gejala sebagainya, saya macam sihat je kan. Tetapi kalau dia syak saya ini ada penyakit berjangkit yang ada pada saya,
Dia boleh dengan kekerasan meminta saya untuk duduk dekat hospital ke, di kuarantin ke, ambil vaksin ke dan sebagainya. Walaupun saya tidak ada simptom. Boleh faham dia tu Itu sebagai contoh je lah. Kebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, pindahan Akta 342 ini juga menyaksikan kemasukan Seksyen 15 yang baru, di mana Seksyen 15 itu, 15A sebenarnya, memberi kuasa kepada pegawai untuk memerintahkan individu yang dijangkiti atau disyaki dijangkiti serta kontak rapat untuk menggunakan peranti pengesanan. Dia ada macam satu device pengesanan. Macam ada satu tracker yang akan diletakkan pada kita. Saya tak tahulah tracker tu letak macam mana. Dia inject ke, dia letak dekat tangan ke, dia letak dekat kepala ke, dia tindik dekat hidung ke, saya tak pasti. Tetapi sesiapa sahaja yang disyaki ada penyakit berjangkit atau kontak rapat dan sebagainya, akan diletakkan tracker tersebut, peranti pengesanan. Senang cerita macam ni lah tuan-tuan dan puan sekalian. Anda ingat tak dahulu kita pernah kecoh menolak IHR? Inilah pindaan Akta 342 ini ialah merupakan IHR mini bagi mereka yang menentangnya. Tapi adakah saya bersetuju atau tidak bersetuju dengan pilihan ini? Bagi saya tidak boleh kata saya bersetuju atau tidak bersetuju. Sebab anda kata kalau saya kata saya bersetuju, of course ada beberapa perkara dalam pindaan akta ini yang saya tidak bersetuju. Tetapi kalau saya nak kata saya orang kata apa tak setuju pula, benda itu pun tak boleh sebab akta tu dah diluluskan. Nak tak nak ianya telah pun diwartakan dan selepas ini kita hadap je lah tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi itulah, ada pihak yang telah mendakwa betapa pindaan ini sebenarnya telah bercanggah dengan artikel 5 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak kebebasan individu. Basically-nya benda ini bukannya setakat akta tau, tetapi artikel. Artikel ini benda yang besar. Kalau nak pindah artikel, kau kena ada 23. Jadi mungkinlah kalau ada mana-mana pihak yang ingin mencabar keabsahan pindaan Akta 342 ini dengan membawa berkenaan dengan artikel 5 ini dan sebagainya. Wallahualam bisawab, saya sekadar orang kata apa, membawakan kepada anda tentang apakah yang telah dibahaskan dekat luar sana. Tetapi at the end of the day, Akta 342 telah pun diluluskan pindaannya. Pembangkang yang dahulunya menentang Pakatan Harapan dan sebagainya, pindaan ini diluluskan dan macam-macam lagi. Tengok-tengok di bawah mereka inilah ketika mereka menjadi kerajaan, pindaan ini akhirnya diluluskan. Dan yang paling menjadikan, ianya hanya diluluskan dengan orang kata apa, lawangan suara sahaja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka kita tak boleh buat apalah. Kerana kerajaan ni kerajaan mereka kan. Mereka boleh buat apa sahaja. Baik pembangkang, baik kerajaan, serupa je panggil mereka. Nak macam mana? Mungkin kata-kata Sani Hamzan ini melekat dekat jiwa mereka. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.